Kebelakangan ini, banyak kes bunuh membabitkan ahli keluarga sendiri. Adakah wajar kita terus mengaitkan si pelaku dengan masalah mental? Ikuti kupasannya bersama wartawan Ridwan Rushdi Azri Roslan. Ada beberapa aspek perlu dikaji dan dipertimbangkan oleh pihak berkaitan sebelum mengatakan si pembunuh itu pesakit mental. Menurut pakar psikiatri Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Rozanizam Zakaria, untuk mengaitkan masalah mental dengan keganasan atau sesuatu jenayah, ia memerlukan satu penilaian daripada pakar yang khusus. Ada dua perkara yang kita perlu faham. Pertama, adakah individu tersebut mengalami masalah mental? Yang kedua, adakah disebabkan dia mengalami masalah mental terjadinya kejadian tersebut? Kerana mahkamah perlu menentukan sama ada kejadian itu dilakukan oleh individu yang dalam keadaan waras ataupun dalam keadaan yang tidak mempunyai kewarasan ataupun tidak mempunyai pertimbangan yang rasional untuk melakukan jenayah tersebut. Dan ini menuntut proses undang-undang dan proses penilaian perubatan ini berlaku. Tidak semestinya individu yang mempunyai masalah mental akan bertindak agresif. Namun, apa yang merisaukan jika seseorang individu itu hilang pertimbangan kewarasan seperti skizofrenia atau bipolar. Sebagai contoh, pertama, individu yang tidak menerima rawatan. Maksudnya dah lama sakit tapi tak pernah dapatkan rawatan. Ataupun yang kedua, dapat rawatan tapi tidak dirawat dengan sempurna. Mungkin tidak ambil ubat mengikut jadual ataupun tertinggal temu janji ataupun tidak dapat sokongan keluarga untuk dapatkan rawatan. So ini antara faktor yang mungkin boleh menyumbang kenapa penyakit tersebut menjadi serius dan membawa kepada tingkah laku yang kita sebut. Berada di bawah pengaruh dadah selain tekanan hidup, antara faktor yang boleh menyebabkan individu bertindak di luar kewarasan akal sehingga berupaya membunuh ahli keluarga sendiri. Kes pembunuhan dalam ahli keluarga ternyata mencetuskan kebimbangan masyarakat. Lebih-lebih lagi, ada yang membabitkan kanak-kanak. Semestinya saya risaulah, agak risau sebab saya sendiri pun ada family dan akhir-akhir ini saya tengok benda ni agak kerap berlaku, pembunuhan anak, pembunuhan mak. Jadi memang sangat-sangat merisaukan di kalangan masyarakat pada masa ni. Risaulah sebab yelah ahli keluarga sendiri pun dia orang sangat bunuh, apatah lagi orang lain kan. So kes macam ni maybe menyebabkan stres, tekanan perasaan. Mungkin ada masalah tersendiri yang dia orang sembunyikan yang orang lain tak tahu. Benda-benda menyebabkan keluarga kan, kita sangat sensitif hal benda tu kan. Kalau kata menyebabkan pembunuhan sebab itu family kita kita kena sayang family kita kan. Pertambahan jumlah kes-kes bunuh dalam kalangan ahli anggota keluarga semakin meningkat dan perkara ini tidak haruslah dipandang enteng ataupun dilepaskan dengan sebelah mata. Jadi diharap faktor-faktor berlakunya perkara ini dapat dikenalpasti supaya kita dapat mencegahnya dengan lebih awal supaya ia tidak menjadi kronik ataupun barah dalam masyarakat kita. Ridwan Rushdi Azri Roslan melaporkan.